Hai semua, apa khabar? Saya Mahadevan, saya seorang peguam. Saya beramal di Tentuan JDIP Harina Jamil. Tanpa melengahkan masa, topik kita pada hari ini adalah pertimbangan ketika membeli insurans kenderaan dari perspektif seorang peguam. Mula-mula sekali tuan-tuan dan puan-puan. Saya ingin menyatakan mengenai dua terma yang tuan-tuan dan puan-puan harus sedar. Terma pertama adalah market value dan terma kedua adalah agreed sum. Saya mulakan dengan contoh tuan-tuan ya. Sebagai contoh mungkin ketika tuan-tuan dan puan-puan membeli insurans kenderaan, mungkin jumlah ataupun amount yang ditetapkan pada ketika itu adalah RM40,000. So, kamu membeli insurans berdasarkan premium yang dikira mengikut market value iaitu RM40,000. Tapi sebelum satu tahun, kereta kamu terlibat dalam kemalangan dan pada ketika kemalangan berlaku, amount ataupun value kenderaan tersebut telah turun ke RM35,000. Dan tuntutan yang kamu akan dapat berdasarkan kiraan market value adalah maksimum RM35,000. Walaupun polisi kamu itu kamu membayar untuk RM40,000, tapi tuntutan kamu hanya akan dibayar semaksimalnya iaitu RM35,000 saja dan bergantung kepada elemen-elemen dan unsur-unsur lain. Ini harus dibandingkan dengan agreed sum. Bagi agreed sum, apa yang berlaku di sini adalah sebagai contoh. Mungkin kamu membeli polisi ini di bawah agreed sum iaitu RM70,000. Kemalangan berlaku sekali lagi, nilai kenderaan kamu pada waktu itu mungkin telah jatuh ke RM50,000. Tapi disebabkan kamu telah membeli polisi yang berbentuk agreed sum, kamu akan dibayar RM70,000. Tidak ada sebarang persoalan ataupun sebarang elemen tambahan akan dikenakan terhadap kamu. Kamu akan dapat RM70,000 itu. Persoalannya di sini tuan-tuan dan puan-puan adalah sama ada kita harus memilih market value ataupun kita harus memilih agreed sum. Dari perspektif saya sendiri, polisi yang saya beli adalah, kebanyakan polisi yang saya beli adalah berbentuk market value. Kerana kenderaan-kenderaan yang saya ada kebanyakannya adalah kenderaan yang lama dan saya juga percaya kebarangkalian kereta saya terlibat dalam isu-isu total loss dan sebagainya adalah agak kurang, maka saya biasanya memilih untuk mengambil market value dan polisi ataupun premium yang harus dibayar juga adalah pada kebanyakan masa adalah lebih rendah daripada agreed sum. Poin kita yang kedua untuk hari ini adalah kecuaian. Ini adalah rider tambahan bila kamu membeli polisi iaitu kecuaian yang disebabkan oleh penumpang ataupun kecuaian terhadap penumpang. Ini adalah dua item yang berbeza ataupun dua poin yang berbeza. Sebagai contoh sekali lagi saya buat ilustrasi, saya bagi contoh. Ketika katakan kamu memandu kereta, penumpang kamu ni tiba-tiba buka pintu, ada seorang penunggang motosikal melanggar kereta kamu. Dan penunggang motosikal ini ingin buat tuntutan terhadap polisi insurans kamu. Pada kebanyakan masa, kamu harus membayar tuntutan ini secara peribadi. Perlindungan insurans tidak akan ada pada ketika itu disebabkan kamu tidak membeli rider tambahan ataupun polisi tambahan. Jika kamu ada polisi tambahan, item ini boleh dituntut melalui insurans. Dan poin kedua, contoh katakan kamu bawa kereta, kamu ada penumpang iaitu kawan kamu terlibat dalam kemalangan. Bila kawan kamu terlibat dalam kemalangan ini, apa kamu boleh buat ataupun apa kawan kamu boleh buat jika ianya berdasarkan pada kecuaian kamu, kawan kamu ini boleh membuat tuntutan insurans terhadap polisi kamu. Tapi macam saya ingatkan, ini adalah rider tambahan ataupun premium tambahan yang kamu harus bayar untuk mendapatkan perlindungan yang sedemikian rupa. Dan saya juga ingin tekankan di sini, amount yang kamu bayar untuk premium tambahan ini adalah agak kurang. Pada pengalaman saya, biasanya untuk polisi yang berharga dalam lingkungan RM1,000 dan sebagainya, charge tambahan yang kamu bayar untuk adalah lebih kurang RM7 hingga RM31 untuk setiap satu item. Ada dua item, so saya cadangkan kamu ambil dua-dua sekali. Ini amat berguna dan saya akan tekankan kamu untuk mengambil perlindungan tambahan ini. Item ketiga, saya rasa ini adalah sesuatu yang kita semua sedia maklum, windscreen cover. Bila kita sebut windscreen cover, saya percaya ramai di antara kita sekarang ni kita arif mengenai isu ini, ramai yang membeli windscreen cover. Tapi apa yang ramai kurang faham adalah kamu biasanya akan mengikut cadangan yang diberikan oleh ejen insurans kamu. Dan pada kebanyakan masa ataupun ada pada ketikanya, cadangan yang diberikan itu mungkin tidak melambangkan atau mencerminkan harga sebenar windscreen. So sebelum kamu membeli windscreen cover ini, kamu semak dulu dengan
dengan workshop, dengan kedai mudguard, kedai windscreen, kamu dapatkan sebut harga. Contoh kalau 1,500, kamu cover untuk 1,500. Jangan cover rendah, nanti bila kamu buat tuntutan nanti, mungkin ada keperluan untuk kamu menambah wang. Dan di mana kamu akan rasa macam, saya ada windscreen cover tapi saya masih kena keluarkan. So mungkin akan menimbulkan perselisihan atau salah faham nanti. Item keempat untuk hari ini adalah mengenai isu bencana alam. Saya rasa tahun lepas kita ada banyak kes-kes yang melibatkan banjir dan sebagainya. Secara amnya, sekiranya kereta kamu ni tenggelam ataupun rosak disebabkan oleh banjir, kamu tidak akan ada perlindungan. Melainkan kamu membeli perlindungan tambahan. Bila kamu membeli perlindungan tambahan untuk bencana alam, kamu akan mendapat perlindungan, contoh untuk banjir ataupun insiden di mana pokok tumbang di atas kereta kamu. Isu-isu begini kamu boleh membuat tuntutan. So soalannya sekarang ni, adakah bencana alam ini premium ataupun polisi bencana alam ini wajib diambil? Sekali lagi dari pengalaman saya, untuk kereta-kereta yang saya jarang gunakan, biasanya saya tidak akan membeli perlindungan tambahan untuk bencana alam kerana kereta tersebut diparkir di tempat yang selamat dan tidak ada keperluan untuk saya mendapatkan perlindungan tambahan. Tapi untuk kereta yang saya kerap gunakan untuk urusan kerja, contohnya, saya selalu mendapatkan perlindungan untuk bencana alam kerana saya pergi ke mana-mana dan saya harus bersedia untuk menangani sebarang isu yang berbangkit ekoran daripada bencana alam. Mungkin banjir, mungkin saya tersangkut. Sekiranya saya ada perlindungan, sekurang-kurangnya saya tidak terjejas teruk. Dan poin kita yang terakhir untuk hari ini adalah mengenai isu towing. Baru-baru ini ataupun buat masa sekarang ini, kebanyakan syarikat insurans memberikan perlindungan towing. Ada yang memberikan perlindungan sehingga 250 km untuk 1 tahun. Ada yang memberikan perlindungan towing unlimited. Ada yang ada limit dan sebagainya. So dia ada banyak jenis towing ataupun perlindungan towing yang berbeza. So bila kamu membeli satu polisi insurans, kamu pastikan kamu semak dulu manfaat towing yang ada. Sebagai contoh dari pengalaman saya, ada pada ketika ini saya telah pergi ke Keluang untuk mengendalikan kes. Dan bila saya pergi ke Keluang, kereta saya rosak dan saya tidak ada pilihan lain dan saya terpaksa towing kereta saya balik ke Kajang. Tapi yang bagusnya disebabkan saya ada perkhidmatan towing, maka saya tidak perlu mengeluarkan apa-apa wang untuk perkhidmatan towing tersebut dan saya boleh membaiki kereta saya di workshop yang saya kenal dan saya selesa. So untuk saya ini adalah satu poin yang agak penting untuk kamu pertimbangkan. Untuk kesimpulan kita, untuk dirumuskan untuk hari ini, bila kamu membeli polisi insurans, sila bincang dengan ejen insurans kamu sebab di luar sana kita ada banyak polisi yang berbeza, manfaat yang berbeza. Dan kita kena selalu ingat murah tidak semestinya tidak bagus ataupun mahal tidak semestinya bagus. Apa yang kamu harus pertimbangkan di sini adalah nilai kepada pembayaran yang kamu buat dan sama ada apa yang kamu dapat menerusi polisi insurans itu berbaloi untuk kamu atau tidak. So kamu buat pertimbangan sedemikian sebelum kamu membuat keputusan untuk membeli polisi insurans yang bersesuaian dengan kehendak kamu. Sekian saja untuk hari ini. Saya macam biasa, saya akan menjawab segala komen, persoalan dan apa-apa soalan yang tuan-tuan dan puan-puan ingin ajukan kepada saya akan cuba yang terbaik untuk membantu. Tapi satu benda tuan-tuan dan puan-puan, tolong jangan tanya saya polisi mana yang harus dibeli kerana saya bukan seorang ejen insurans dan pengetahuan saya mengenai polisi-polisi yang ada di pasaran sekarang mungkin agak terhad. Sila rujuk kepada ejen-ejen insurans masing-masing untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut. Sekian saja daripada saya. Semoga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang dengan konten yang lebih menarik. Terima kasih.